Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pendengar kisah misteri dan mistik. Jadi saya ingin mengucapkan pada semua yang beragama Islam, Alhamdulillah sempat menjalani ibadah puasa pada tahun 2020, walaupun kita masih dalam kawalan pergerakan kan, oleh kerana wabak COVID-19 ni. Jadi di mana saja anda berada, ingatlah sentiasa jaga kebersihan, pakai face mask jika keluar membeli barang ataupun yang bekerja lah, dan jauhkan jarak antara sesama kita ataupun social distancing. Jadi patuhilah arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan dan Kementerian Kesihatan. Jadi sama-samalah kita berusaha walaupun di mana saja anda berada, di Malaysia, Brunei, Indonesia ataupun di Singapura, jaga diri kita, keluarga masing-masing agar wabak ni berjaya ditangani, insya-Allah. Jadi baiklah, berbalik pada kisah misteri dan mistik pada episod kali ini, saya ada satu kisah yang ingin saya kongsikan di mana saya rasa ini agak menarik lah, kerana kisah ni dikongsikan oleh kaki tangan awam, iaitu seorang anggota bomba. Jadi kisah ni jadi lebih menarik lah disebabkan dari pengalaman beliau sendiri yang bakal dikongsikan. Jadi apa yang berlaku bila saya sedang browsing Facebook dan search beberapa keyword lah. Jadi ada satu posting berkenaan dengan tragedi lah, tapi tak adalah berkenaan dengan yang perkara misteri lah, yang meragut nyawa. Jadi dalam post tu ada seseorang yang komen lah, yang mengatakan keadaan sebenarnya lebih teruk daripada gambar yang dikongsikan, katanya. Jadi bila saya tanya tuan badan, barulah saya tahu dan meminta izin lah untuk kongsikan dalam segmen kisah misteri dan mistik yang saya produce ni. Tapi adalah beberapa perkara yang saya tak boleh nak ceritakan pada publik, katanya, atas sebab-sebab yang tertentu. Jadi tanpa membuang masa, sama-sama kita dengarkan kisah ini. Jadi kisah ni dikongsikan oleh Zam, yang saya gunakan sebagai nama samarannya lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar kisah misteri dan mistik. Nama saya Zam dan saya ingin kongsikan kejadian yang benar-benar berlaku ketika saya sedang bercuti di kampung isteri saya di Kuala Kerau, Temeloh, Pahang. Jadi sebelum saya teruskan kisah, saya izinkan saya ceritakan sedikit sebanyaklah tentang diri saya. Saya ni mula sertai anggota bomba di mana usia yang agak muda, dan sampai ke hari ini saya dah berkhidmat selama hampir 23 tahun di utara tanah air lah. Jadi terus terang saya katakan, untuk menjadi ahli bomba ni perlu kuat dari segi fizikal dan mentalnya. Anda perlu beranilah dan bijak membuat keputusan apabila berada dalam situasi panik ataupun dalam keadaan tertekan lah, keadaan genting lah maksudnya kan. Jadi bila sebut saja anggota bomba, pasti anda semua akan kaitkan dengan kebakaran. Betul, tapi tak semua kes yang kami kendalikan adalah kes kebakaran lah. Jadi ada juga kes binatang buas ataupun serangga berbisa, kemalangan jalan raya pun biasanya kami akan bantu mengeluarkan mangsa dari kenderaan lah. Jadi untuk kes kebakaran pula, merupakan kes yang paling banyak kami terima, obviously lah kan. Jadi sepanjang saya bertugas, macam-macam kes pernah saya lalui. Antaranya macam kebakaran di hutan kan, puncanya boleh jadi macam-macam lah. Dan selain itu ada juga kes punca ni khianat, apabila individu ada perasaan hasrat dengki pada seseorang. Selain itu lintas pintas ni is a common problem lah, dan kelalaian individu yang tidak bertanggungjawab pun ada. Jadi saya ada tanyakan Zam lah satu soalan berkenaan dengan macam mana pula dengan kes yang melibatkan nyawa. Macam mana reaksi ataupun cara Zam hadapi kes-kes macam tu. Katanya kes-kes yang melibatkan kemalangan nyawa merupakan sesuatu yang sukar bagi semua orang. Betul lah. Tapi sebagai ahli bomba, ianya merupakan satu amanah dan perlu kami teruskan membuat kerja kami. Kadang-kadang boleh menyebabkan saya ni tak tidur malam apabila mula-mula saya sertai anggota bomba ni lah. Banyaklah kes kadang-kadang bila berlaku kes kebakaran sebagai contoh kan. Mungkin ada mangsa yang tak sedar sebab mereka sedang tidur dan tak perasan lah. Jadi bila kami jalankan tugas dan jumpa mangsa yang tak sempat selamatkan diri, pasti ada salah seorang daripada kami akan menangis. Jadi termasuklah diri saya sendiri. Mengalir air mata kami. Jadi lagi sedih apabila kami jumpa mangsa seorang ibu yang saya sebut sebagai mangsa sajalah ya. Dia peluk anaknya yang terperangkap. Anda sendiri boleh bayangkan betapa seksanya keadaan mereka.
Sedangkan apabila saya terima berita tentang kes kebakaran di salah sebuah mahat tahfiz di Kuala Lumpur, yang saya yakin rakyat Malaysia pasti tahu kes ni, cukup buatkan saya mengalirkan air mata. Tapi itulah, kami perlu tabah dalam menjalankan tugas, dan sebab itulah bila kami terima aduan, kami semua akan buat sebaik mungkin, tiba di tempat kejadian secepat yang kami boleh lah, dan kami akan membantu pihak polis dari segi siasatan punca kebakaran sebaik mungkin. Jadi berbalik pada kisah seram yang saya nak kongsikan ni, berlaku pada diri saya apabila saya bercuti di kampung isteri saya, seperti yang saya katakan awal tadilah. Jadi kejadian misteri ini berlaku apabila malam sebelum hari kejadian yang berlaku, saya sedang seronok berborak dengan saudara mara lah, belah isteri saya. Saya pun turunlah ke dapur untuk ke tandas. Mungkin zaman dah moden, kampung isteri saya ni bilik mandi dan tandas ni semua dah ada dekat dalam rumah lah. Jadi anak-anak saya pun kalau nak ke tandas, diorang akan pergi sendiri. Senanglah sekarang ni. Jadi bila saya turun, tandas macam diorang pakai, saya pun buka lah pintu dapur. Sementara menunggu orang di dalam nak siapkan, saya pun menyalakan rokok. Jadi bila saya nak nyalakan rokok, sampai tak jadi. Sebab saya perasan tau, macam ada sesuatu yang berlari-lari di kawasan semak. Jadi belakang rumah ni dia tak ada jalan, cuma penuh dengan pokok tebu, pokok pisang dan lalang lah. Jadi bila saya perhati dan dengar kan, saya nampak seolah-olah macam budak yang mungkin berumur dalam 6 ataupun 7 tahun lah. Masalahnya, mana ada budak berani nak main kat semak samun malam-malam macam ni? Jadi bila saya perhatikan betul-betul langkahnya tu kan, bila saya dengar bunyi dia, macam besar tau langkah dia, tapi dia laju. Bila saya ditegur sepupu saya pun tutuplah pintu tu dan gunakan tandas. Jadi selesai, saya pun masuk ke bilik untuk tidur lah. Dan pada waktu itulah saya bermimpi saya ni didatangi seorang budak perempuan yang memandang ke arah saya, tapi wajahnya saya tak cam lah sebab gelap. Jadi saya pun terbangun, dan itulah saja pertemuan saya dengan seorang perempuan dalam mimpi saya. Lebih tepat lagi budak lah. Jadi pada hari berikutnya saya pun ambil keputusan lah untuk berjalan-jalan, menaiki motor sambil-sambil cari spot untuk memancing lah. Jadi waktu tu saya ada rasa macam tak sedap hati tau. Sebab bila saya berhenti dan mula memancing, saya rasa macam diperhati. Dari satu tempat ke tempat yang lain saya memancing, seolah-olah saya rasakan saya ni masih diperhati. Kadang-kadang saya nampaklah macam ada kelibat budak, tapi disebabkan saya rasa tak selesa dan penat, saya pun baliklah. Jadi bila saya dalam perjalanan pulang tu, seingat saya lah, saya yakin ada satu kedai runcit di kawasan kampung yang tak jauh dari kampung isteri saya, di mana tempat saya memancing tu. Jadi saya pula ingat-ingat lupa, sebab bukan selalu pun saya memancing di kawasan tu kan. Jadi tiba-tiba saya pun rasa macam ada terbau sesuatu yang menarik perhatian saya. Jadi dalam 200 meter baru saya sampai kawasan yang dimasukkan. Barulah saya teringat, inilah kedai runcit yang saya katakan awal tadilah. Habis, rentung semuanya. Jadi bau yang saya bau tadi, bau kebakaran lah. Disebabkan saya ni anggota bomba, jadi banyak tanda tanya. Jadi saya pun turun dari motor dan mula melawat kawasan kejadian. Sampaikan tip larangan polis pun masih lagi kuat diikat kelilingi tempat kejadian. Jadi untuk pengetahuan semua, saya masih lagi boleh rasakan haba ataupun bahang arang di tempat kejadian. Dan saya rasa kesian pada mangsa yang mungkin mengalami kerugian ribuan ringgit lah, ataupun lebih teruk lagi, nyawa jadi taruhan. Jadi saya pun pusinglah keliling kawasan kebakaran tu, dan alangkah terkejutnya saya yakin melalui pengalaman saya lebih daripada 20 tahun, saya ada terbau seperti daging manusia. Jadi tanpa membuang masa, saya pun menelefonlah pihak bomba dan pihak polis untuk menyemak semula rekod yang mereka buat. Tapi kedua-dua belah pihak mengatakan ketika kejadian berlaku, tiada sesiapa pun berada di kawasan kejadian. Tapi saya pelik dan masih tak puas hatilah. Jadi mustahil saya tersalah bau, dan bau tu betul-betul kuat, dan saya yakin dengan apa yang saya bau tu ialah manusia. Dan bila saya sedang berunding dengan pihak polis,
di satu sudut dinding konkrit yang pecah tu. Jadi kat situ ada satu sudut dinding lah. Saya perasan ada satu anak patung yang kecil katanya macam patung yang bersaiz untuk keychain lah. Jadi barulah saya teringat yang patung kecil tu sama seperti budak perempuan dalam mimpi saya tu pegang. Jadi pihak polis pun sampai. Mereka pun terus mengambil keterangan saya di tempat kejadian lah. Dan setelah selesai, kebetulan wakil dari bomba turut sampai. Dan setelah puas kami berbincang, kedua-dua pihak bersetuju untuk buka semula kes dan jalankan semula siasatan. Dan saya mula sebab baunya makin lama makin kuat. Dan saya tak salahkan sesiapa, sedangkan pemilik kedai mempunyai liability yang kukuh lah pada malam kejadian. Dan apabila sebongkah dinding konkrit berjaya dinaikkan, dan waktu itulah kami semua terdiam. Dan rasa macam tak percaya kami jumpa mangsa di mana keadaannya tidak sempurna lah. Jadi saya terkilan perkara yang berlaku dari awal. Adakah ini petunjuk yang kau nak tunjukkan pada aku selama ni? Sumpah dan saya tak malu mengatakan yang saya menangis pada waktu tu bila saya kenangkan semula apa yang terjadi. Baiklah, jadi berikut adalah kisah yang dikongsikan oleh Zam. Jadi sebenarnya kisah ni saya olahkan baliklah melalui perbualan kami di social media. Dan apa yang boleh saya katakan, kisah ni sebenarnya cukup buat saya sedih jugalah sebenarnya. Kisahnya panjang dan bila Abang Zam ceritakan apa yang terjadi lepas tu, dan apa yang boleh saya katakan di sini cuma perkara urusan siasatan antara pihak bomba dan pihak polis sajalah. Jadi kemungkinan katanya punca kematian mangsa bukan dari kebakaran tapi berpunca daripada renjatan elektrik disebabkan oleh litar pintas dan menyebabkan kebakaran lah. Bagi saya sedih lah kisah Abang Zam ni. Dan for me, bagi saya, sebab she been at the wrong place at the wrong time, disebabkan mangsa bukan seorang yang beragama Islam. With all due respect, I hope she will find peace. Jadi episod kali ni tamat di sini. Terima kasih kepada semua yang sudi dengar episod yang saya bawakan pada kali ini. Dan jangan lupa subscribe untuk menyokong channel ni. Dan jika anda ingin berkongsi kisah anda di mana saya akan ketengahkan dalam channel ni, boleh hantarkan ke email editaki@gmail.com dan boleh juga DM di Facebook page saya iaitu editaki lah. Jadi dengan ini sekian saja daripada saya. Assalamualaikum dan bye bye. Stay safe, stay at home.